dia berkata kepada orang lah. Betul. Setuju juga. Sebab macam kalau saya tak boleh hadap dengan fizikal lah kan. Kalau buku fizikal tu kita nipis sikit. Dengan takkan kalau kita nak bawa buku yang setebal macam buku Muhammad tu kan. Itu nanti jadi, kena perli itu kan. jadi senjata boleh gak tu? Abang buat tesis ke? Jadi senjata boleh gak? Macam tu lah. So betul. Aku setuju apa yang Irfan cakap yang point last sekali kan. Membaca ni bukan satu perlombaan. Masing-masing kita ada pace masing-masing. Macam juga lari. Larian pun masing-masing ada pace. Ada yang fit, ada yang dia baru nak mula, dia baru macam mana? Istilah dia merangkak-rangkak kan. So itu ikut pace masing-masing lah. Dia bukannya kita membaca ni bukannya satu dunia yang orang cakap dunia kita nak tunjuk siapa yang paling hebat, siapa yang paling banyak membaca buku. Sebenarnya yang paling penting sekali adalah kualiti berbanding kuantiti. Kualiti tu maksudnya daripada segi input yang kita dapat, so output dia macam mana kita implementasikan dalam kita punya kehidupan, macam mana kita kita aplikasikan daripada sudut cara dapatan daripada apa yang kita baca. Dan kadang-kadang ada yang tanya saya kan, macam mana nak membaca banyak macam macam awak. So saya cakap sebenarnya membaca ni bukannya kita nak tengok, kita nak compare siapa yang paling banyak sekali membaca. Sebab ini bukan dunia yang kita berlumba-lumba untuk nak tunjuk kita paling banyak. Bukan. Ini adalah untuk kita dapatkan satu benda ilmu baharu untuk kita menjadi lebih baik daripada yang sebelum ni. Itu je lah. So Syairah ada nak kongsi ke? Oh. Macam ni. Kenapa? Dengar. Tak nampak pun Syairah. Risau kadang-kadang. Dia turun Dia lah. keluar balik kot. Okey lah Daus. Masuk Daus. Bentangkan hujah anda. Assalamualaikum. Salam. Salam. Dengar okey ya? Dengar je. Ni nak berkongsi tips ni, ramai jerung dalam ni. Saya ni baru pemula, bilis je dalam ni. Tapi ada satu tips Ngada. Betul lah, saya baru je membaca tegar buku falsafah ni. Mana ada, biasa je. Bagi saya kalau tips untuk mula membaca ni, kenal pasti dahululah minat apa, anda tu minat apa. Sebab dia berkaitan dengan genre buku, sesuai ke tidak dengan kita. Antaranya kalau kita boleh nak tengok buku tu sesuai tak dengan kita melalui interest kita dekat dunia luar. Contohnya macam lagu apa yang kita dengar, movie apa yang kita tengok dan interest lain lah. Contohnya YouTube ke apa. Contohnya kalau macam movie yang kita suka tengok, sama ada dokumentari, based on true story ataupun science fiction, benda tu macam yang justify kita mana satu yang kita minat. Kalau based on true story, biasanya dia akan minat travelog, dia akan minat tahu latar belakang penulis. Benda tu yang leads genre buku yang apa kita nak baca dan bersesuaian dengan kita. And then yang kedua, tipsnya justify buku apa yang kita hendak beli tu. Aras mana dia, tinggi ke, rendah ke, sederhana ke, dan kita kena tahu sikit-sikit apa isi kat dalam tu. Bukan main redah je beli. Sebab sekurang-kurangnya kita sebelum nak membaca sesebuah buku tu, kita kena ada sedikit ilmu yang berkaitan dengan buku tu. Kalau ekonomi lah yang kita kena tahu. Kalau agama lah. Tauhidnya, syariatnya, semua benda lah.
Kalau falsafah lah yang kita kena tahu. Sebab apa yang dalam buku tu mesti dia akan nukilkan apa yang berkaitan isu ataupun buku-buku tersebut. Kalau kita tak faham, dia macam akan jargon lah. Kalau yang kurang faham, dia akan menjadi melambatkan bacaan kita dan kita rasa macam word tu menjadi serabut lah. Apa benda word ni? Apa benda pula perkataan ni? Nak kena cari lagi. Tu kalau cari, kalau tak cari biarkan gitu je lah. Benda tu pun efek apa kefahaman kita. Khususnya bagi yang non-fiction lah. Kalau yang fiction tu saya kurang tahu. Bila kita ikut bahan bacaan orang lain, macam orang beli ni kita beli ni, orang beli tu kita beli ni, orang kata best, tapi bila kita baca tak best, benda tu yang akan jadi reading slump biasanya. And then kalau yang reading slump, tips pula bagi saya tak pernah lagi, tapi kalau macam kurang semangat sebab keletihan tu adalah. Pada saya, apa tujuan sebenar kita ni membaca? Escapism ke? Isi masa lapang ke? Tengok apa tujuan kita membaca. Dan khusus kalau untuk yang non-fiction ni, yang paling terbaik tujuan dia adalah mencari dan menambah ilmu. Bila kita dahaga akan ilmu tersebut tu, benda tu yang leads kita untuk terus membaca. Betul, mula-mula tu dia akan macam menekan kita ni untuk membaca. Tapi macam dia membuatkan kita mendisiplinkan diri. Tapi lama-lama benda tu akan menjadi habit. Dan setting dalam kepala kita ni dia akan tetap begitu. Yang mana kalau kita ni setting dalam otak kita untuk membaca dan menambah ilmu. Untuk next time tu dia akan jadi macam mana aku nak dapat ilmu baru? Macam mana aku nak rewind balik apa yang aku lupa dah belajar dulu kalau aku tak membaca. Itu je lah kongsian dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Tak lupa pula buka. Turn on mic. Kila. Kil. Ada nak kalau ada yang nak cakap boleh request. Ke ada yang nak bertanya ke? Kak. Ada Kak Hani. Okay, Kak Hani. Saya like ke apa? Tak ada, Hello? okey je? Saya cakap seorang-seorang. Hello. Okey, okey. Dengar tak? Hai Kak Hani, kena dengar. Tiba-tiba macam malaikat lalu kan. Tak Kan jadi macam minggu lepas. tiba-tiba terdiam saya macam ingatkan saya punya connection. Itu risau tak? Takut dia crash kan tiba-tiba. Itulah. Okay, Assalamualaikum. Hello semua. Salam. Saya tertarik dengan 20 tip daripada saudara Irfan dan apa yang saudara Irfan kongsikan tadi tu memang banyak jugalah yang saya buat dan even Firdaus tadi pun ada mention pasal baca apa yang kita perlu dan baca ikut pada ni. Relationship dengan buku. Dia macam ni tau. Dia macam ada eksperimen.
Itu yang memang saya punya kelemahan bersebab. Tapi kebelakangan ni saya realise sebab terlampau terikut-ikut sangat dengan hype, sebab ada 2-3 buah buku yang best seller dan buku tu tak resonate dengan saya. Dia tak kena dengan jiwa saya. So saya fikir balik, kalau macam tu kena ikut balik pada cita rasa. Asal lah kena tahu aku ni macam mana orangnya. Buku macam eating sebab ada kena dengan paperwork saya sebelum ni. So saya memang beli sebab beli tu memang ada tujuan. So dia kembali kepada niat asal lah. Berkenaan reading Islam ni, saya pernah lah alami reading Islam yang agak lama tahun lepas. Mungkin sebab berkaitan dengan emosi, sebab kan PKP first time buat kan. Memang masa tu ya Allah baca buku pun susun TBR tu kan macam tak ada nafsu, nak beli buku pun tak ada mood. Lepas tu fikir balik, buku apa pun nak baca macam ni kalau dah suruh berkurung kat rumah. Last saya macam experimenting, tengok balik orang cakap pasal buku puisi apa semua. Saya try tukar genre lah. Saya try beli buku poetry, buku puisi dan Alhamdulillah benda tu membantu saya. Dia macam, sebab mungkin yelah bahasa puisi kan indah. Dia soothing, kita pun tengah emosional, kita tak menentu masa tu. So memang kadang-kadang tu memang bila cakap pasal bab membaca ni memang berkait juga dengan emosi kita sebenarnya. Sebab reading Islam ni kadang-kadang kita kena find out kenapa jadi reading Islam. Adakah sebab kita nak rasa nak berlumba dengan orang ke, ataupun sebab salah pilih buku ke. So it depends balik pada pemilihan buku tu. So kena tengok balik karakter kita sebenarnya. So at the end of the day macam saya sekarang ni, saya punya corak reading pattern tu pun dah berubah dan memang saya cakap lah korang semua memang pengaruh yang besar juga sebab ada juga lah buku-buku yang saya tak rasa saya akan baca, tapi bila tengok korang share kan rasa menarik ni, so saya belilah juga kan, and Alhamdulillah lah benda tu pun memang kena lah dengan jiwa saya, resonate lah. So dia sort of like macam reading process ni macam experimenting, tu sebab saya cakap ada love-hate relationship. So kalau mana buku yang dah dalam TBR tu dah lama sangat kan, memang tak baca-baca dah bertahun-tahun, end up saya bagi orang je. So saya cuma nak highlight dia macam ni lah. Jangan rasa guilty sangat kalau ada reading Islam tu, take it easy. Kalau tak boleh juga membaca, saya tengok Netflix. Lama-lama dah macam dah pulun habis tengok Netflix kan. Lepas tu kata lama sangat ni, dah lama tak baca ni. Dia punya rasa bersalah tu datang dengan sendiri tau. So kamulah balik baca dan tengoklah mana buku-buku yang kita berkenan nak baca tu, just tengok je lah dekat bukit TBR tu. Gitu je lah saya nak kongsi. Okay? Okay. Terima kasih Kak Ani. Bila sebut berkenaan dengan genre ni kan, saya teringat Tuan Nazmi Yusof kan, Tuan Nazmi Yaakob yang kerja sebagai wartawan berita bukan wartawan, dekat berita harian tu. Ni kan Nazmi Yaakob kan nama dia kan? Tak tahu kenapa tu. Dia pernah tanya saya apakah genre yang saya lebih interest untuk membaca. Saya cakap buat masa sekarang saya lebih baca random genre, tak kisah genre apa pun baca. Lepas tu apa yang dia cakap sekarang saya dah rasa, sebab dia cakap dekat saya, dia cakap semakin bertambah umur semakin kita akan mengecilkan skop genre bacaan kita. So apa yang dia cakap tu sekarang saya dah rasa. Sebab dulu saya janganlah cakap macam dah tua kurkan. Terasa kita Wak. Tak ada, betul. Saya sendiri pun dah merasa sekarang sebab dulu saya suka baca
tak kisah, bagi je apa buku pun saya akan baca juga, walaupun buku tu tak best ke, buku tu apa tu menyakitkan hati ke apa ke, saya tak akan baca. Tapi bila semakin bertambah usia kan, usia macam dah tua lah kan, padahal baru umur 21. Rasanya bertambah pembacaan Semakin, kot. mungkin lah semakin kita cuba lompat daripada satu genre ke satu genre lain, sebenarnya itu mempengaruhi kita punya apa tu minat lah, interest kita terhadap genre tersebut. Oh, So sekarang saya baru rasa okay, saya lebih kepada politik dengan falsafah. So itulah genre saya yang akan saya baca. So betul lah apa yang dia cakap, semakin kita bertambah umur, semakin kita akan kecilkan skop kita, skop pembacaan kita. okay. So saya rasa macam saya dah tua lah. Satu lagi nak tambah, saya lupa tadi. Satu lagi cara saya suka jadi book collector tau. Macam saya fokus pada satu-satu topik. Macam sekitar tahun 2018 lah, starting 2018 macam tu saya minat pasal mental health kan, mental health awareness, anything about yelah masa tu nak faham apa penting schizophrenia, bipolar, depression. So saya start kumpul buku-buku macam ni, memang saya memang betul-betul baca bersungguh-sungguh, memang siap tulis nota apa semua, memang saya kuasai topik tu. So kadang-kadang kita kena cari juga topik of interest lah. So it's okay lah kalau nak baca buku komik ke, kalau kita memang minat Avengers ke, kita nak tahu semua pasal superheroes pun, why not? Just find out lah semua pasal buku-buku bahan bacaan yang berkaitan dengan benda kita minat lah. So it's called like thematic sort of reading kan, macam ikut pada tema yang kita nak cari tu. Itu je lah nak tambah. Furqan. Semacam manusia manusia ni macam berevolusi. Kita dalam mencari jawapan ataupun kepastian dalam membaca, kita ni berevolusi. Tapi semakin lama kita dalam scene membaca, kita dah macam ada percambahan ilmu ataupun idea. Dia dah jadi macam malas untuk mencari genre baru, nak cebur bidang ni, cebur bidang genre ni, bidang genre tu. So jadi dah jadi macam kurang, sebab kita nak kejapkan, macam nak solidkan pegangan yang kita, base kita tu, yang interest awal-awal tu. Sebab tu lah Kak Ani macam cakap tadi, Kak Ani cakap kena kenal diri kita macam mana dulu. Ya, betul, manusia tu berevolusi, nak menambahkan lagi pengetahuan awam. Tapi bila dah kenal diri kita, apa macam Furqan, politik dengan falsafah, so benda tu yang Furqan nak solidkan lagi. Bila bersembang bab tu, dia akan jadi hype. Itu je lah. Setuju. Nak tambah yang Furqan cakap tu kan, rasanya kita semua dalam proses mencari, kita semua akan bermula dengan kita baca macam-macam benda. Walaupun sampai sekarang pula. Dan bila kita try baca macam-macam, baru kita nampak apa yang kita minat. Macam tu lah. Tapi ada kemungkinan untuk reverse compatibility. Kadang-kadang kalau kita nak discover apa genre yang kita minat, kita kena baca semua. Nak tak nak kena baca semua, baru kita tahu. Macam saya terjun dalam semua. Saya baca buku Cakar Ayam Seorang Doktor, pasal medik. Saya baca buku Lato dan Esmeralda, cinta berkenaan cinta fantasi. Saya baca buku macam-macam lah fiction saya baca. Tapi last rupanya saya lebih pada interest dalam politik dengan falsafah. Tak tahulah kenapa. Padahal buku politik dan falsafah tu saya baca sikit je. Tapi kita tak tahu selagi kita belum mencuba semua genre lah. Itulah apa yang Nadia cakap. Tak banyak sikit, tak kisah pun. Kalau tengok apa yang saya post pun tak nampak pun macam suka baca sejarah ke apa. Tak pun. Saya baca je everything. Tapi kalau nak discover dengan semua buku, dia melibatkan duit. So kalau macam melibatkan duit ni, kalau personally saya akan pick betul-betul yang bahan bacaan yang saya nak mencari, discover banyak-banyak genre tu, dia macam memerlukan banyak duit. Bukan macam berkira dengan ilmu, tapi yelah kita hidup sekarang ni macam mana kan. Faham.
itu taraf apa tu, kita punya taraf hidup kan. Taraf hidup kita berbeza. So ada yang mampu beli buku bukan pada waktu promosi. Macam saya selalu beli buku pada waktu promosi. Jadi sebenarnya buku ni dia macam satu istilah yang orang cakap, kita kata benda tu pun boleh membezakan apa tu, taraf hidup lah sebenarnya. Sebab buku ni mahal lah. Untuk satu buku sekarang berharga RM20 kan. Nak dapat bawah 20 tu pun macam susah lah kalau dekat kedai. Yelah, kalau macam buku yang memang tak ada sales dan nak mencari dalam Carousel, macam tu susah lah kalau nak jumpa time sale. Saya kalau buku import lah, buku English kan, memang saya cari kat Carousel. Fikir usahakan juga. Sebab ialah mahal kan. Tu yang kalau dapat tu memang rasa rezeki sangat. Dapat yang agak harga murah dan condition okey dekat Carousel. Nak kongsi, dah banyak kali dah kongsi IG page revitalize_books dekat IG. Dia sediakan perkhidmatan sewa buku international. So ikut orang lah, ada orang nak beli, tapi kalau saya nak, kalau kita macam nak input buku tu betul-betul nak baca, tak salah pun sewa buku tu. Sebab sewa dia RM7 je satu buku. So kalau betul-betul nak baca buku tu tapi tak mampu nak beli, boleh je sewa, dapatkan input dia. Sebab bila kita sewa tu, kita akan rasa lebih hargai. Sebab kita akan pulangkan, kita tak boleh conteng. Jadi macam mana kita nak dapat input tu, nak tak nak kita kena tulis nota. Kalau betul-betul lah, kalau macam itulah. Dan saya sukalah perkhidmatan dia pun senang nak berurusan. Tapi deposit dia mahal sikit lah, RM40 untuk satu buku. Tapi jaga je lah baik-baik. Dan tempoh dia 3 bulan. Itulah salah satu alternatif lain kalau nak baca buku international. Bestseller lah mostly. So banyak lah. Nadia ada kongsi dekat tweet tak? Ada. Nanti saya cari balik. Nanti letak atas ni lah kita orang. Okay. Dulu ada satu IG ni, dia nama dia Ralpedo. Harga dia memang bagi saya agak murah. Sekarang Sekali masih saya ada borong lagi? habis 500. Bukan dulu, sekarang ada lagi. 500, kadang-kadang 700 pun ada saya habis. Sebab buku dia memang murah. Macam worth lah. Saya dulu beli. Dia macam harga, misalnya lah buku apa tu, Mark Wesson tu, biasa kedai 70 kan, 70 lebih macam tu. Dia jual 50 kan. Saya macam uish. Sebab dia kerja syarikat apa tah, dia boleh bawa buku tu murah. Try lah pergi. Bagi saya murah lah buku international yang best tu. Masih ada lagi sampai sekarang. Dia ada dah biasa memang jual 80 lebih, dia boleh jual 45. Tu memang berbaloi lah beli. hello, senyap dah semua. Dia ingat crash. Semua tengah check IG Ralpedo. Laju-laju. Ada lagi yang nak tanya soalan ke, nak tahu apa, nak kongsi ke apa ke, boleh request ataupun DM saya, nanti saya ikut. Okay, sementara nak tunggu orang request tu nak share, macam yang Irfan ada cakap juga, Puan Hani ada cakap juga macam kita jangan nak berlumba-lumba kan. Okay, silakan dulu Syairah. Saya nak kongsi apa yang bulan ni saya start hiatus sebab bila saya scroll Twitter, Facebook, Instagram, saya asyik nak beli je bila orang share buku best, buku baru. Jadi apa yang saya buat, saya baca buku cerpen, dan bila saya start boring baca buku cerpen tu, saya tukar dengan baca buku non-fiction, artikel
yang tak bersambung lah. Jadi saya selang-seli. Hari ni saya rasa bosan baca buku. Saya rasa macam tak naklah baca buku hari ni. Tapi saya buat apa yang saya buat, saya dah start design poster buku untuk apa ni, read up untuk Jun. Jadi bila saya tengok buku-buku yang saya dah baca tu, saya jadi bersemangat untuk baca buku lagi satu untuk hari ni. Jadi dapatlah saya baca satu buku nipis tadi. Jadi salah satu untuk atasi tu bolehlah tengok balik buku-buku yang belum baca dan design poster untuk reading rap bulan seterusnya tu. Sebab nanti lagi semangat lah kan bila tengok orang lain punya wrap up dekat Instagram. Dan kita pun bersemangat tu baca buku banyak supaya kita pun boleh post buku reading wrap up. Itu je. Hello. Okay. Okay. Betul, reading wrap up tu pun membantu juga. Tiap-tiap bulan kita tengok kan orang lain punya apa yang dia dah baca. Furqan lah. Setiap bulan 10 ke atas Betul. Dah tag dah Furqan dekat yang IG tu. Dah. Aku dah share. So kalau ada yang nak pinjam buku kan, dia punya sewa. dia pun ada jual buku juga Yang tu kan, dekat tak silap. Telegram. So korang boleh check it out. Check it please. Dia punya IG untuk beli. Okay, nak share. Tadi sebelum Syairah tadi kan. Okay. Pasal yang tak nak berlumba-lumba ataupun nak kejar-kejar. Saya nak kongsi lah. Saya dulu macam pembaca biasa lah kan. Macam semua orang lain juga. Tapi bila kita aktif review buku, sharing semua. Sampailah satu tahap yang macam ada penerbit yang minta untuk saya review. Dan lama kelamaan dia menjadi satu macam tanggungjawab sosial untuk saya kekal aktif di media sosial berkongsi mengenai buku. Tapi saya ni kadang-kadang saya overthinking lah juga kan. Macam, apalah orang judge aku, dia ni riak betul. Asyik-asyik nak post sesuatu buku. So saya nak macam disclaimer sikit. Benda tu dah menjadi macam satu tanggungjawab untuk saya terus aktif. Macam tu. Dan di samping nak bantu penerbit-penerbit Malaysia gitu. Itu je. Betul, setuju. Jangan Dan banding-bandingkan saya lah nak bagi- dengan macam ni. Sebab takut ada yang rasa macam, macam mana dia tu macam banyak gila hari-hari post buku. Dia tu kaya lah apa semua. So, jangan macam tu. Sebab kawan-kawan saya ada juga cakap macam tu. So, saya nak lah kongsikan. Betul. Sebenarnya disclaimer jugalah kan. Apa yang Nadia cakap tu pun betul juga. Kebanyakan yang kalau saya review macam kadang-kadang 1 minggu sekali pun ada orang tanya. Banyaknya duit beli buku Betul. apa semua kan. Sebenarnya tak. Sebenarnya dapat review kopi tu daripada penerbit ataupun penulis untuk review. Sebab macam mana nak cakap, industri buku kita ni sebenarnya kecil. So kita nak kembangkan kita punya industri buku ni menjadi satu industri yang orang cakap industri penting lah. Sebab buku dekat Malaysia ni dia macam satu tabu tau dalam masyarakat kita. Bila kita membaca je, macam mana nak cakap, mindset tu lah kita perlu ubah untuk kita jadi semaju macam Jepun kan. Sebab dulu ada dasar pandang ke Jepun. Dan tak silap saya tahun lepas Tun Dr. Mahathir kot. Betul lah. Dia ada rasmikan ataupun lancarkan dekad pembaca kebangsaan kalau tak silap saya di UKM yang berteraskan untuk jadikan Malaysia ni sebagai sebuah negara yang membaca. So kita semakin ke arah tu lah. Sebab tu lah ada terbitnya buku Malaysia Membaca kan kalau tak silap. Di bawah terbitan Jejak Tarbiyah. Betul. Itulah nak kongsi yang saya segan sebenarnya. Saya kadang-kadang overthinking jugalah macam orang judge kan. Nadia ni banyak duit betul lah beli buku banyak-banyak lah apa semua. Tak apa sebenarnya. Saya beli pun sale, memang tak pernah beli harga sebenar lah. Memang cari sale.
Itulah. So ada satu soalan dekat saya punya DM. Dia tanya, dia nak minta tips baca e-book untuk pemula. Macam mana tu? Sebab kalau saya, pandangan saya lah, untuk tips device yang sesuai untuk membaca ni kena pakai apa tu? Kindle kan? Tu jumpa Amal. Dia ada tak? Dia left sebab dia nak membaca. Oh. Tapi kalau pasal e-book boleh tanya dia lah. Dia selalu share. Saya baca e-book dekat phone je pun. Beli Fitzy punya e-book dekat Google Play Store. Okey je. Baca sebelum tidur. Sebab setengah orang device dia tak sesuai kan? Macam Dia skrin kalau terlalu kecil. e-book yang paling penting pastikan airplane mode lah. Sakit macam nak cakap tu. Dengar tak? Dengar. Kalau e-book yang paling penting pastikan airplane mode lah. Segala gangguan tak adalah kacau pembacaan. Saya crash ke apa ni? Kenapa awak tak dengar ke? Tak. Saya ingat crash. Tadi tak silap saya, Sal Syairah ada nak share kan? Ke ada nak bercakap? Boleh request balik lah sebab tak perasan ni. Macam sekarang ni nama speaker saya tak nampak. Kak Nazifah ada speaker. Oh ya ke Kak Nazifah? Kak Nazifah nak share ke apa ke? Tak ada nak dengar dulu. Cakaplah dulu. Ke ada yang request ke dah penuh ke? Ada sesiapa nak share macam mana nak berhenti beli buku? Ada tu yang soalan tadi tu kita tak apa jawab soalan lagi. tadi? Oh, e-book tu. E-book. E-book tu. Tak baca sangat e-book. Silakanlah Saya orang lain. Saya pun tak minat e-book. Saya boleh baca tapi tak lama lah. Macam untuk sementara nak tunggu waktu tidur tu boleh lah. Mungkin lah cadangan untuk dia boleh download dekat Google Play Store, kan ada banyak buku free kan. Jimat juga. Boleh lah try dulu. Try pakai phone dulu lah. Kan nanti dah beli macam yang Amal punya kan, tiba-tiba tak sesuai pula, dia rasa tak selesa pula, macam rugi pula kan. Sebab macam saya baca e-book macam tak boleh lah. Bukan kata tu, tapi tak sesuai. Maksudnya lambat lah. Hello. Hello. Semua diam. Dan semua dah tak tahu nak cakap apa. Mungkin ni ada cempaka nak share kot. Itulah, semua bukan pembaca e-book sangat. Assalamualaikum, dengar ke? Dengar. Waalaikumsalam. Saya baca e-book. Tadi ada orang tanya saya e-book Ya, betul. Saya baca guna Google Play Store. Sebab saya tak ada Kindle, cuma saya ada tab. Saya memang takkan guna, susah lah saya nak guna phone, jarang-jarang. Sebab phone kecil, second distraction sebab kalau dapat notifications kan. Yang kedua, betul lah tadi siapa cadangkan download dekat Google Play Store, sebab dekat Google Play Store, kalau kita ada buku yang berminat, kita just type kat situ, kita boleh download dia punya preview dulu. So dia akan bagi macam dalam 30 page free untuk kita baca dulu. Kalau kita minat, kita boleh beli. Lagi satu, saya suka juga e-book untuk bacaan malam sebab malam buka lampu. Jadi kita boleh kontrol dia punya mode, night mode dia. Brightness. Dia ada night mode dia, kita boleh pilih lah. And senang juga nak highlight semua kan, senang kan. Sebab saya baca tu guna tablet kan, senang. Tapi kalau memang betul-betul minat nak try guna phone dulu pun boleh, sebab macam takut kan membazir pula, dah beli Kindle, dah beli tab ke apa ke kan. Itulah maksud saya. Itulah.
Sebab kita tak tahu macam mana. Maksudnya macam kalau dia selesa dengan highlight dalam phone ke apa semua, dia boleh proceed lah untuk beli tu kan. Dia ada macam several font color theme yang kita boleh pilih lah. Macam nak pilih Saya ada tengok juga. Lepas tu apa lagi? Sama je kalau e-book pun macam yang korang semua share tadi lah. Sekarang kita reading Islam, kita just tukar-tukar buku je. Lebih kurang pun sama je. Sebab dia letak dalam tempat yang sama kan. Other than that, apa-apa pun physical book tu pun macam lagi menarik kot. Personal perception lah. Perception saya. Tu je lah. Okay lah. Thank you. Okay, thank you atas perkongsian. Tuan Khairul ada nak kongsi ke? Tak ada, asal tiba-tiba saya naik jadi speaker. Ayo, tak tahu. Ayo. Macam ada nak kongsi je. Tak ada. Semua pendapat yang saya dengar ni semua saya setuju. Sebab tu saya diam je. Uncle baca e-book tak? Tak, e-book saya tak baca. Bukannya tak, memang tak ada niat nak baca e-book. Saya suka physical book. Oh, okay. Okay, teruskan, saya off balik mic. Okay, bye. Nak tanya sikit lah. Ramai tak dalam ni yang jenis baca dalam satu masa tu 2-3 buku? And then macam mana korang hadam? Tu biasa. Saya tak boleh baca satu lah. Ni lah Tuan Khairul lah. Tuan Khairul share lah. Uncle share, okay. Dia baru naik kan? Apa istilah dia? Polygamous reader. Poligami. Dia polygamous reader. Selalunya kalau saya lah, kalau satu buku tu non-fiction, yang lagi satu tu fiction, ataupun kadang-kadang graphic novel, apa-apalah. Kenapa baca lebih dari satu buku, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, sebab selalunya bila beli buku baru, kita tengah baca satu buku tu, lepas tu beli buku baru, macam alamak bestnya, tapi nak tunggu habiskan buku yang kita tengah baca ni macam tak sabar pula. Jadi bacalah apa tu, berpoligami lah kita dengan buku-buku tu. Itu saya lah, kenapa saya buat macam tu. Orang lain tak tahulah, mungkin mereka ada alasan lain. Tapi saya kadang-kadang baca 2-3 buku at the same time tu sebab tak ada kesabaran nak habiskan tak mau nak habiskan buku satu ni baru tu baca buku nombor 2. Tak apalah, kita baca at the same time lah. Betul, kadang-kadang tu buku yang baru sampai kan. Yelah. Selalu masalah bila yang baru sampai, memang problem betul. Dapat baca sikit pun jadi. Selalunya buku-buku baru lah kita tengah baca, lepas tu datanglah pula courier dengan buku baru tu. I say man. Itu yang menjadikan DNF jadi poligami reader ni sebab nak menyusutkan bukit TBR. Sebab saya akan keluarkan daripada kotak buku-buku yang tak baca TBR tu kan. Saya letak tepi kan, hari-hari kena adap buku tu, tengok ni buku tak baca ni lah. So saya slowly cuba jugalah habiskan sikit. Tapi pada masa sama, hobi beli buku ni memang tak boleh berhenti. Dan macam-macam cara saya buat. Hobi beli buku memang tetap hobi. berkaitan dengan pelajaran macam tu. Macam mana bahagikan masa ke?
Serius lah korang baca buku tentang pelajaran? Ya, aku Tak baca. lah. Aku baca slide pensyarah Naim. Kau ni macam-macam Naim. Kenalah juga nak exam Aku apa pernah semua. baca buku admat lah. Sama lah. Buku admat baca juga. Dah hujung-hujung tu tak larat nak buat dah kan. Latihan. Okey lah. Macam mana nak cakap lah. Okey, saya sebagai seorang pelajar kejuruteraan, bidang saya electrical dan elektronik. So, setiap hari saya akan menghadap laptop dan saya akan menghadap segala litar tu kan. Jadi, kadang-kadang saya mencari satu benda yang macam yang ada huruf lah. Sebab setiap hari saya menghadap laptop 12 jam. So, daripada pukul 8 pagi sampai kadang-kadang malam pun belum stop lagi. Memang laptop sentiasa terpasang dengan mana lagi tugasan apa semua. So, di samping sela-sela masa macam contohlah, kadang-kadang ada macam kita tengah kelas, doktor pensyarah akan bagi masa lebih kurang 5 minit ataupun 10 minit untuk take a break. So daripada situlah, kalau saya tak buat apa-apa selain daripada makan, saya akan belik jugalah. At least kalau dapat baca dalam satu muka surat pun, 2 muka surat pun okey. So macam time solat Zuhur, kan kita ada masa juga gap walaupun sekejap. Jadi daripada situ pun saya akan baca sebelum tidur. Sebelum tidur saya selalu tidur sebelum jam 12 malam. So saya tak nak saya akan stop study pukul 10 malam. So daripada pukul 10 malam sampai pukul 12 malam tu adalah masa untuk saya membaca sebelum saya tidur. So itu sajalah. Kalau dekat minggu exam tak lah. Minggu exam ni saya stop sekejap. So pace saya pun semakin menurun. Sekian. Takib ke ada nak share? Apa soalan ni tadi? Macam mana dari segi student untuk kita adapt lah baca buku dan juga tas-tas uni, assignment, buku pelajaran segala macam tu. Kalau saya macam tadilah, cari buku cerpen. Sebab setiap kisah tu je padat dan ringkas. So kita punya attention span tu bolehlah diinvest at least dalam setengah jam ke. So tak adalah rasa terburu-buru nak habiskan kisah tu. Kalau kita baca novel kan biasanya tebal. Lepas tu pula kita ada banyak benda nak buat. So better baca yang pendek-pendek lah, macam komik ke, macam cerpen. Itu saya lah. At least adalah progress bacaan tu. Dan kepada yang bertanya, kalau saya rasakan letak at least satu buku kat sebelah laptop ke. Sebab kita akan mesti akan nampak buku tu kan. Bila ada masa je mesti akan capai buku tu. Macam tu. Okay, Jimmy? Kalau saya dulu macam mana? Dulu saya punya course is in genetics and microbiology tau. So college life is college life, tapi membaca pun kena jugalah. Cumanya cara saya, sebab study tiga genetik ni dia hektik sikit tau. Tapi hektik-hektik dia ada masa-masa antara. So what I did is I memang minat genetik. So I banyak baca non-fiction yang berkaitan bidang I sendiri, but it is under popular sciences lah. Kiranya bacaan bidang kita yang ditulis untuk layman punya bacaan. Macam dulu saya suka baca gene, and lagi satu tu history of cancer. Ataupun kalau saya tak baca non-fiction yang macam yang berkaitan dengan bidang saya untuk layman pun, saya baca macam medical fiction. Medical fiction pun jugalah. Kalau bagi saya itulah cara saya adapt, keep saya punya bacaan time belajar. Mungkin membantu kalau cari benda yang you enjoy. Kalau you tak ada masa nak baca buku-buku non-fiction luar bidang you, ataupun you tak ada masa
nak baca fiction, you rasa macam buang masa kan, you baca something yang boleh, yang synergistic lah dengan what you are studying. So tak adalah rasa berdosa sangat nak baca buku. Betul. Macam Nadia cakap, kalau letak buku tepi kan, saya tak boleh. Kalau saya nampak buku tepi, saya tak fokus lecture tengah lecturer tengah lecture dekat depan. So so saya kena letak buku kat tepi lah. Tak nak dia jadi disturbing nanti, menghalang untuk membaca. So nanti saya akan sendirilah akan pergi cari buku tu dekat mana saya simpan. Lalu saya Baguslah. akan simpan dalam bilik. Sebab macam mana nak cakap lah, kalau saya tak fokus nanti saya kena catch up balik time malam. Dah membuang masa saya kan. Bagusnya. Saya So daripada saya buang masa saya untuk nak kena catch up balik daripada waktu malam, nak kena tengok balik recording. So lebih baik saya fokus dalam kelas daripada nanti malam tu dah boleh baca buku. Itu je lah. contoh pelajar yang bagus sebab saya tak macam tu. Saya seorang yang macam agak rebel. Kalau saya rasa tak kena dengan subjek tu, saya tak minat, saya tak fokus. Macam tu lah. Sebab saya rasa macam kalau subjek tu macam tak ada kaitan je dengan future career nanti, macam tak apply pun. So macam tak ada lah sangat kan. Nak exam nak nanti kena bagi baru disclaimer study. kot. Saya rasa kalau subjek core je kot. Kalau subjek macam yang saya ambil SEM ni, asas keusahawanan dan inovasi, itu memang saya tak fokus lah sebab saya tak minat berniaga. So memang time tu lah saya baca buku. Memang saya lenjan habis-habisan untuk buat assignment, apa semua, dengan settlekan projek dan baca buku. Itu je lah. Nak sambung yang Jimmy cakap tadi. Dah turun jadi listener dah. Jimmy cakap tadi macam kalau tak nak rasa bersalah sangat, boleh macam cari buku yang apa orang panggil tadi? Lebih kurang dengan apa yang kita belajar macam tu kan. Tapi bagi saya sangat berbeza. Saya tak suka cari apa yang saya dah belajar tu. Saya suka cari bahan bacaan lain. Macam tu lah. Tahu ke saya belajar apa? Tak payahlah kan. Sebab saya rasa apa yang saya buat ni segala-galanya bercanggah. Betul. Kadang-kadang saya terfikir balik, kenapa saya ambil bidang ni ya? Saya pun macam, kenapa saya ambil bidang engineering? Kenapa saya tak ambil sains politik ke apa kan? Okey lah, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Sebab apa yang kita belajar dengan apa yang interest kita belajar, apa yang interest kita baca, dia macam istilah dia split personality lah. Kita baca lain, kita belajar lain. Lepas tu kita combinekan dua-dua tu jadi macam jadi satu. Sebab tu ada pensyarah saya cakap saya ni complicated. Dia cakap macam perempuan. Baca lain, belajar lain. Dulu saya rasa macam tu juga, tapi lama-lama saya rasa tak apa kot. Sebab tak semestinya kita boleh belajar benda tu tau. Macam Furqan cakap, belajar engineering tapi baca buku-buku sastra politik. Sebab benda tu kita boleh cari dan dapatkan. Sedangkan macam engineering tu tak boleh sekadar nak baca-baca kat library ke, beli buku dan dapat faham. Macam tu lah. Faham tak? So, macam kalau minat sastra ke, sejarah ke, benda tu, bahan bacaan tu kita boleh baca. Tak adalah kita macam mendalami ke apa, sekadar nak ambil tahu tu okey je. So saya rasa kalau minat kita bercanggah, minat pembacaan kita bercanggah dengan apa yang kita belajar tu, tak ada masalah pun lah. Boleh je. Kalau nak, cari. Macam tu. Hello? Hello. Dengar. Itulah. Saya nak share sikit. Saya perkenalkan diri saya Aino. Saya student bidang perkaunan dan saya juga cikgu. Lepas tu saya kalau mau baca ni selalunya akan baca lepas solat lah. So yang lepas solat tu dah habis zikir, dah doa semua tu, akan ambil buku, baca dalam 3 muka ataupun 5 muka. Macam tu lah. 3 muka atau 5 muka macam tu. So kalau contoh lepas solat tu baca 5 muka, jadinya 5 kali waktu solat kan, dah 25 muka kan. So kira macam okey lah. Macam tu lah. Benda ni saya amalkan waktu reading slump
itulah waktu mula-mula start balik baca buku lepas bertahun-tahun dah tak baca buku. So saya start slowly kan, lepas solat tu baca dalam 5 muka macam tu. Tapi kadang macam kita kejar masa kan, contoh macam Zohor tu dah habis, pagi tu dah habis kelas dah pukul 1. Lepas tu nak prepare lunch dalam nak solat lagi kan, jadinya lepas tu kelas lagi dah pukul 2. So macam tak sempat kan, jadinya Zohor tu memang tak akan baca lah. So asar tu saya akan lebihkan lah cover pada Zohor tadi tu. Macam tu lah. Selalunya orang buat macam ni, tips ni orang selalu buat untuk baca Quran. Tapi kalau saya punya jadual baca Quran tu lepas maghrib lah. Jadinya nanti lepas isyak tu ataupun lepas sebelum nak tidur tu dah akan baca dulu cover yang maghrib punya tadi tu. Tapi saya ni tidurnya dalam pukul 1, pukul 2 macam tu lah, sebab satu nak kena saya nak kena siapkan assignment tu semua kan. Second nak kena siapkan bahan untuk mengajar juga kan, walaupun sekarang ni PDPR kan, just buat video ke apa ke, tapi still nak kena buat report lah apalah semua kan. Jadinya lewat jugalah tidurnya. Tapi bangun tu pun akan bangun pukul 6 macam biasa. So so far setakat ni untuk pembacaan tu kira jalan lah. Even tak banyak lah macam orang lain baca buku, tapi kiranya adalah juga bahan bacaan lain yang buat kita macam release stress sikit. Nak belajar je pun macam tak best kan. Lagipun sekarang PKP berkurung macam ni pun macam tak best untuk kita punya mental health kan. Jadinya cari benda something lain lah untuk entertain, untuk hiburkan diri kita sendiri. Macam tu lah. Setuju. Tapi sebenarnya kalau nak cakap kita ada masalah dengan membaca ni, sebenarnya yang menjadikan macam saya sendiri, saya tak boleh tenang kalau satu hari tu saya tak baca, sebab benda tu dah jadi habit daripada kecil lagi. Kalau macam tak baca satu muka surat, dia tak boleh duduk. So nak tak nak memang kena ambil buku tu juga dan baca jugalah. Kalau tak memang tak dapat tidur. Dia lagi macam satu nikotin kan. Nikotin. Saya tahu dia jadi macam dah addicted dengan buku. Ketagih berkenaan dengan Ainun punya tips tadi, ada sikit persamaan yang saya nak kongsi. Bila kita nak membaca, kita macam kena, diri kita ni kena dalam keadaan bersih lah. Sama ada fizikal ataupun mental lah. Mental kita jangan serabut. Kalau bila kita serabut, kita baca, nanti tak masuk. And then kalau ilmu ni dia tak melekat pada benda yang kotor. So kita kena bersih lah dalam fizikal untuk nak membaca. Moga kita ni, apa yang kita baca tu dekat dan melekat sentiasa lah dengan kita. So yang Aino beritahu lah tadi, lepas solat tu pun betul, salah satu macam masa yang terbaik untuk membaca lah. Okay, thank you. Hello. Okay. Rasanya masa pun dah mencuburi kita. Ada lagi nak kongsi ke? Kalau tak ada yang nak kongsi, saya tutup space ni lah. So kita jumpa lagi 2 minggu lagi. Tak ada nak kongsi, but just would like to remind you guys again. So untuk next week kita tak akan ada space. I'm really sorry sebab tiga-tiga penggerak memang ada komitmen yang tak dapat dielakkan. Dan kita akan berjumpa semula pada 2 Julai 2021 hari Jumaat malam. Sama juga time dia 9.30. Dan dalam masa seminggu ini untuk you guys, kita sebab topik episod kelima adalah kita untuk review buku. Jadi kami sepakat memilih buku Andrea Hirata, which is orang-orang biasa orang-orang biasa. Sebab kita gabungkan terus Guru Aini dengan orang-orang biasa. Sebab dia sequel dengan prequel kan.
Yes, for those yang ada buku tu, korang boleh baca dulu, and siapa dah baca pun mungkin just can refresh balik je lah kot buku tu. And for those yang tak ada, mungkin korang boleh ambil masa untuk beli dan baca. Okay? So kita akan jumpa balik 2 Julai nanti. Ataupun mungkin kalau yang tak nak beli lagi tu, nak dengar review-review daripada nanti yang akan kongsikan pun boleh. So boleh KIV More tu bedah buku ke? More tu bedah buku ke? Lebih kurang macam tu lah. Macam tu, bedah buku. Okay. Kalau macam tu, di sana je lah. Yang tepi dah, Us. Sebab kita pilih untuk bagi you guys ruang untuk beli, untuk baca, kemudian untuk mungkin catat apa input yang korang dapat daripada buku-buku tersebut. So at least 2 minggu lagi bila kita jumpa, meriahlah sikit space kita. So semua orang eager nak berkongsi apa pendapat korang lepas korang dah baca 2 buku tu. Tak apa, salah satu pun tak apa. Bukan kita nak suruh you guys baca atau beli 2 buku terus. Pilih salah satu, mana-mana yang menyenangkan. Dia takut spoiler je. Itu je lah. Dia letaklah disclaimer awal-awal. Kena letak awal-awal lah. Dia you guys pun je bedah lah. Saya tak perlu belilah. Saya tak baca lagi dua-dua. Saya rasa mungkin saya tak beli. Saya nak dengar dulu. Nak dengar pun okey juga. So kita tutup lah kan space kita hari ni. So terima kasih kepada semua yang berkongsikan tips-tips yang pelbagai, yang sangat menarik, yang sangat berharga, dan juga banyak yang bertanyakan soalan. Maaf sebab ada, walaupun kalau korang nak kongsi ke apa ke, nak DM tanya soalan ke apa ke, sentiasa terbuka. Saya cuba jawab mana yang saya mampu. So kita berjumpa lagi lah 2 minggu. Sekian, terima kasih juga sudi mendengar apa semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jangan lupa ambil vaksin. Terima kasih. Jangan bersedih dan baca. Selamat malam. Goodbye everyone. Thank you. See you guys in next week. Bye BBD. So cute.